Sila kat depan dengan buku tulis, pensel untuk mencatat ya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak dengar Faris Daniel jawab salam? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk Faris Daniel dengan Azmar hari ini. Masih setia masuk kelas Ustazah. Kita buka majlis kita dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Jom baca doa belajar. Saya nak dengar Faris dengan Azmar baca. Baca Azmar ada masuk tadi kan? Ada tak Azmar ni? Tak ada. Oh, tak ada. Faris baca Faris. Saya nak aminkan je. Cepatlah. Biar suara masuk dalam ni. Saya record ni. Cuba Faris Daniel. Baca doa. Saya belajar. Allahumma aftah alaina tu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Okey, semoga hari ini berkat belajar dan dapat dan faham apa yang kita belajar. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita terus pergi kepada soalan Okey, macam yang Ustazah bagi tahu, soalan pada hari ini berfokus kepada buku teks muka surat 81 hingga 88. Jadi, Azmar? Ya. Buku teks muka surat 81, 88 dah buka belum? Belum. Buka ya. Okay, sambil tengok latihan. Okay, kat mana kita nak cari jawapan maksud beriman kepada kitabullah. Okay. Ni dia. Maksud beriman kepada kitabullah. Kat mana nak cari jawapan? Ada dalam buku teks muka surat atau ada dalam nota. Nota mana? Tajuk yang pertama. Hilang. Okey, ni dia. Ni. Ni kan, nampak ingat tak nota saya dah ajar kelas sebelum cuti raya haji hari tu? Ya, ni dia. Ambil yang ini. Yakin bahawa Allah menurunkan kitab dan suhuf kepada para nabi dan rasul sebagai panduan hidup manusia. Okey, Ustazah ada pesan untuk tajuk akidah, untuk soalan pengertian, mulakan terus dengan ayat yakin dan percaya. So, terus masukkan ayat dalam jawapan tu, awak terus masukkan. Ya, yakin dan percaya ni. Tulis ni dulu. Tulis ni dulu. Yakin dan percaya. Lepas tu barulah masuk kepada isi. So apa isinya? Yakin dan percaya bahawa Allah menurunkan kitab dan suhuf kepada Nabi dan Rasul. Okey? Sebagai panduan hidup manusia. Terus jawab macam tu. Okey? Macam biasa Ustazah nak ingatkan semula, bila dapat je soalan, dekat bawah nota kat buku panjang tu terus saja tulis. Tulis apa? Latihan. Lepas tu buat garis tepi kiri dan kanan. Ingat lagi tak dia ni? Ingat lagi tak? Jangan lari daripada perkara yang kita dah seragamkan ni supaya latihan kita sistematik. Okey? Kemudian pergi kepada soalan yang nombor 2. Bahasa yang digunakan. Okay, soalan tanya bahasa dalam kitab Zabur. Soalan tanya bahasa bagi kitab Zabur dan bahasa bagi kitab Taurat. Kita ada berapa kitab?
Jawablah. Azmar ke Denny, kita ada berapa kitab yang wajib diimani? 2. Eh, 2 Azmar. Cuba ingat balik Azmar. Berapa kitab kita? Kitab kita kepada Nabi Daud, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, kepada Nabi Muhammad. Berapa tu? Berapa tu? Berapa Azmar? Apa salah? Soalan saya, kita orang Islam wajib mengimani berapa kitab? 4. 4. Tapi soalan ni dia minta 2 saja. Dia minta Zabur dengan Taurat. So terus dia jawab macam ni. Kitab Zabur bahasa apa? Syriani. Kitab Taurat bahasa apa? Ibrani. Terus saja, straight saja jawab. Tak perlu panjang-panjang. Tak perlu jawab ayat, karangan. Kitab Zabur menggunakan bahasa Syriani. Manakala kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Tak perlu. Tak perlu buat ayat. Jawab straight sahaja macam ni. Okey? Boleh? Okey, seterusnya soalan nombor 3. Kita pergi kepada perbezaan antara kitab dan suhuf. Dapat tak jawapan ni? Cari tak? Azmar jawab tak soalan ni? Tak nak jawab dah. Tak nak respon dah. Jawab tak soalan ni? Jawab je lah, bukan nak marah pun. Belum lagi. Tak sampai lagi. Okey, terus ambil jawapan Ustazah ya. So, apa beza kitab dengan suhuf? Siapa ingat yang Ustazah dah terang masa kelas minggu lepas? Dalam video yang Ustazah terang tu, apakah yang Ustazah bagi perbezaan kitab dengan suhuf? Ingat tak? Kitab ni bentuk buku. Suhuf bentuk Layan. Ya, pandai Azmar. So di sini kita ayatkan dia sikit lah Kitab, suhuf. Apa beza? Kitab kalamullah yang dikumpul. Okey, dan kandungannya lebih lengkap Kalamullah yang dikumpul dan mengandungi ajaran Tuhan, falsafah, kabar gembira. Kabar gembira tu apa? Balasan baik kepada orang yang buat pahala. Peringatan azab, balasan buruk kepada orang yang buat jahat. Dan janji syurga atau neraka. So ini kalamullah yang dikumpul, mengandungi ajaran yang lebih lengkap lah Ayat mudah dia. Suhuf pula kalamullah juga. Apa maksud kalamullah? Apa maksud kalamullah? Kata-kata dari Allah ataupun sesuatu yang Allah tuturkan sendiri. Jadi suhuf ialah kalamullah juga tetapi tidak dikumpul. Tadi kitab kalamullah yang dikumpul. Suhuf kalamullah tetapi tidak dikumpul dan tidak dijadikan kitab khas. So untuk perbezaan pertama ni kalamullah yang dikumpul, kalamullah yang tidak dikumpul untuk perbezaan. Kemudian perbezaan yang kedua kita cakap pasal bentuk. Okey, bentuk. Okey, jadi untuk kitab bentuk buku bernaskah yang dijadikan panduan syariat dan panduan kehidupan. Okey, manakala suhuf pula bentuk lembaran atau helaian yang mengandungi nasihat kebaikan, pekeliling dan petunjuk secara umum, tidak meliputi soal masyarakat. Kalau macam kitab lebih menuju kepada cara-cara yang perlu diikut oleh masyarakat untuk menjadi kelompok yang berakhlak mulia. Itu dalam kitab. Dalam suhuf dia tak sentuh. Itu perbezaan antara kitab dengan suhuf. Okey, kemudian dua keistimewaan Al-Quran berbanding kitab samawi yang lain. Terus dia ambil jawapan dalam muka surat. Sekejap Dalam muka surat 83 jawapannya. Ataupun pada nota. Okey, jom kita tengok nota sekejap. Dia ada pada subtopik yang keempat.
Okey, ni subtopik kelima. Okey, ni dia. Subtopik yang keempat ni boleh tengok nota, saya dah bagi kan. Keistimewaan Al-Quran berbanding kitab samawi yang lain. A, kandungan yang lengkap dan mencakupi seluruh aspek kehidupan. B, menjamin kesucian dan kandungan Al-Quran. C, menasahkan kitab-kitab terdahulu ataupun memansuhkan hukum-hukum syariat sebelum. Itu maksudnya. Jadi macam mana kita nak olah ayat supaya dia jadi isi dan huraian? Di sinilah kita kena main ayat. Kena olah ayat sendiri. Tak salin bulat-bulat ayat buku teks. Sebab ayat buku teks tak nampak mana isi, mana huraian. Jadi awak olah. Okay, macam isi yang pertama tadi. Diolah secara begini. Kandungan Al-Quran lengkap dan menyeluruh sebagai isi. Lepas tu awak terang sikit. Iaitu menerangkan ajaran yang meliputi segala aspek kehidupan iaitu akidah, syariah dan akhlak. So buat bentuk tu, ayat sama kan? Tapi awak buat bentuk ada isi dan ada huraian. Di mana kabusnya di sini? Kita tak gunalah kabus kita guna iaitu. Iaitu itulah yang jadi kabus di situ. So yang mana isi? Yang ni isi. Kandungan Al-Quran lengkap dan menyeluruh. Menerangkan ajaran Al-Quran, menerangkan ajaran kehidupan yang meliputi akidah, syariah dan akhlak ni jadi huraian. Okey, isi yang kedua. Isi yang kedua terus saja. Terpelihara sehingga kiamat. Itu jadi isi. Terpelihara sehingga kiamat jadi isi. Kerana dia jadi kabus. Allah telah menjamin bahawa Al-Quran tidak akan sesekali diselewengkan atau diubah suai sesuka hati jadi huraian. Okey? Nampak tak? Kerana di sini sebagai kabus. Okey? Ini isi, ini huraian. Kalau wujud wujud tentang berita-berita kita dengar kan, ada ayat Al-Quran ditukar baris. Memanglah Allah dah katakan tidak akan diselewengkan. Tapi keadaan dunia ni ada manusia jahat, dia selewengkan Al-Quran tapi cepat-cepat disedari. Itulah maksudnya Al-Quran terpelihara walaupun dicuba diubah, tapi ayat itu akan tetap tempat yang diubah tu akan cepat-cepat diketahui lah sebabnya kita ramai penghafal Al-Quran Bila dah hafal Al-Quran dia memang tahu. Tak ada yang berubah melainkan yang dihafal. Macam itulah sebab tu kita perlu kepada ulama terutama yang menghafal Al-Quran. Kita kena hormat ulama tak boleh mengata ulama, terutama yang menghafal Al-Quran. Okey, jadi kita dah selesai soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 5 dengan nombor 6 ni memang soalan kebat lah, sajalah saya letak soalan kebat bagi kamu biasa biar kamu tak pelik nanti. Okey, yang ini soalan kebat soalan nombor 5. Contoh penemuan sains yang menyokong penyataan. Penyataan apa penyataan ni? Penemuan sains kini telah mengesahkan isi kandungan Al-Quran. Apakah contoh penemuan sains yang menyokong penyataan di atas? So dalam buku teks kita belajar apa? Kulit dengan proses kejadian manusia. Jadi awak pilih, awak nak jawab kulit ke awak nak jawab proses kejadian manusia? Okay. Macam contoh yang saya jawab ni, saya ambil contoh proses kejadian manusia. Okay, kat mana kita nak olah ayat? Di sinilah kita terangkan penemuan sains yang menyokong pengesahan isi kandungan Al-Quran. Apa dia? Proses kejadian manusia. Okey? Proses kejadian manusia dia jadi isi. Kemudian yang berlaku di dalam rahim ibu. Boleh jadi huraian. Saintis telah mengkaji proses kejadian manusia yang berlaku dalam rahim ibu. Okey, dia jadi isi. Okey, mana huraian? Ni dia. Mereka telah mengistilahkan keadaan bayi mengikut peringkat dengan istilah persenyawaan, sperma dan ovum, nutfah, kan? Kepada zigot, zigot apa? Nutfah, alaqah, yang tergantung di rahim. Kemudian lepas alaqah, mudghah. Di mana mudghah? Ni dia.
apa? Zigot kepada embrio, ya. Kemudian lepas mutrah, izam malahma iaitu fetus, dan akhirnya kepada bayi, ya. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 14 tu kan. Summa ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami rupakan dia kepada bentuk yang lain, iaitu akhir kepada bayi. Ini adalah peringkat yang terakhir. Sama tak? Sama tak dengan yang Al-Quran cerita tu? Sama, sebiji dan serupa. So, jadi kesimpulan, kita ambil kesimpulan tu, kita nyatakan. Kesimpulannya, penemuan peringkat bayi adalah sama dengan peringkat kejadian manusia yang diceritakan dalam Al-Quran dalam surah Al-Mu'minun ayat 14. Yang dalil yang kita bincang dalam kelas minggu lepas. Dalil pada muka surat 85 buku teks tu. Kan? Jadi kita jelas nampak di sini ada banyak penemuan sains yang penerangannya sama, serupa dan tidak berbeza langsung seperti mana yang diceritakan dalam Al-Quran. Ni saya tahulah ni soalan macam ni memang mencabar. Jadi perlu kepada pengetahuan yang mendalam, rajin sikit Google dan juga kemahiran mengolah ayat. Jadi Ustazah nak dedahkan soalan macam ni supaya kamu tak terkejut nanti. Okey, belajarlah belajar buat soalan yang tinggi, soalan kemahiran aras tinggi. Okey, kemudian soalan 6. Soalan 6 ni pun sama, soalan berfikir juga. Kena buat ikut rubrik macam yang Ustazah selalu cakap tu. Isi huraian lengkap kesimpulan. Okey jadi baca dulu ni. Baca dulu statement ni supaya kamu nampak soalan tanya apa. Ni baca ni. Allah bersifat penyayang telah menurunkan Al-Quran untuk menjadi panduan kepada kehidupan. Ramalan, apakah yang akan terjadi kepada manusia jika Allah tidak menurunkan kitab kepada Rasul? So di sini dia nak kita ramal. Apa maksud ramal? Ramal maksudnya beritahu apa yang belum berlaku. So agaklah. Awak boleh mengagaklah. Awak nak jawab soalan ni, awak agaklah apa yang akan berlaku. Apa yang akan berlaku? Apa yang awak rasa akan berlaku? Awak olah ayat. Tidak ada yang salah asalkan ikut rubrik. Soalan macam ni, mana-mana jawapan munasabah. Tak perlu tengok buku. Awak olah saja mengikut pengetahuan dan perasaan awak masa tu lah. Okey, apa akan jadi kalau kita tak ada kitab? Jadi apa yang akan jadi? Kita akan sesat. So ceritalah sikit, olah sikit. Macam mana kita boleh jadi sesat kalau tak ada kitab? Itulah memerlukan kepada olahan ayat. Okey, tengok terus saja mula. Jika manusia tidak menerima kitab daripada para rasul, okey, ini belum isi manusia akan kehilangan panduan. Inilah yang awak bagi jawapannya, inilah. Ya. Inilah ramalan awak. So ini dijadikan isi. Okey, manusia akan kehilangan panduan. Okey, kemudian seterusnya huraian. Untuk menyusun atur kehidupan. So awak dah jawab ramalan tadi. Inilah huraian awak. Dah kehilangan panduan. Apa yang hilang? Panduan macam mana yang hilang? Untuk menyusun atur. Okay. Kemudian kita pergi kepada huraian lengkap. Huraian lengkap mulakan dengan ayat baru, boleh. Ataupun tak nak mula dengan ayat baru, masukkan penanda wacana, boleh. Ataupun beri contoh. Contohlah. Hal ini disebabkan setiap aspek kehidupan memerlukan peraturan asas yang perlu kepada bimbingan wahyu. Ada jawab yang ni pun saja cukup dah sebenarnya. Ustazah sajalah tambah contoh. Contohnya ni tambahan saja. Ni tambahan saja ni. Daripada mana tambahan? Yang ni panjang ni. Tapi tambahan saja. Ini tambahan sahaja. Sebab awak dah ada huraian lengkap dah di sini. Ni huraian lengkap. Yang ni tadi huraian ni. Yang ni. Untuk menyusun atur kehidupan ni huraian. Okey, huraian lengkap ni. Di sini dah ada. Ini tambahan. Contohnya akal manusia tidak akan dapat mencapai
tidak akan dapat mencapai kefahaman tentang pahala dan dosa jika tiada panduan kitab dan terus-menerus menjalani kehidupan yang salah sehingga sesat tambahan. So terus letak kesimpulan. Ya, kesimpulannya jika para rasul tidak membimbing manusia dengan kitab, kita akan terumbang-ambing tanpa arah hidup yang lurus. Terpulanglah awak nak buat apa? Kesimpulannya, jika kita tidak dibimbing dengan kitab, kita akan terjerumus ke dalam api neraka. Contoh awak nak buat ayat. Okey, boleh? Boleh tak? Azmah dengan Danny, boleh tak? Dengar tak ni yang saya terangkan ni? Tidur dah ke? Boleh ikut tak? Boleh. Salin tak? Tak lagi, belum lagi. Okey Jadi boleh salin dan masukkan dalam buku panjang. So, Ustazah dah selesai terangkan jawapan untuk soalan latihan panduan daripada Allah. Jadi tajuk akidah kita dah selesai dah habis sepenuhnya tajuk akidah. Kita akan belajar tajuk lain di bidang-bidang yang lain pula tajuk baru di bidang lain. Okey, jadi Ustazah rasa kita dah boleh akhirkan perjumpaan kita untuk hari ini. Ada apa-apa soalan nak tanya? Ada apa-apa permintaan? Tadi kau Ustazah. Tak ada ya. Denny ada apa-apa tak nak tanya? Ada apa-apa nak ulas? Tak ada ya? Boleh kita tutup? Okey, kita tutup sekarang ya. Okey, kita sudahi majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Okey, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Okey, boleh left the meeting.